Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan lihat kepada dua subtopik utama. Iaitu 4.2 siri kereaktifan logam dan juga 4.3 4.3 pengekstrakan logam. Saya harap kamu semua hari ini dah bersedia dengan buku teks dan juga modul yang telah dibekalkan. Kita lihat kepada subtopik pertama. Siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Yang pertama, membina siri kereaktifan logam. Kalau lihat kepada rajah 4.3 pada paparan skrin, siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Kalau lihat aurum, argentum, dan seterusnya sehinggalah kepada kalium yang hujung sekali dalam bentuk anak panah tu, maksudnya semakin daripada kiri ke kanan, logam tu daripada kiri ke kanan, kereaktifan logam terhadap oksigen semakin bertambah. Kereaktifan logam terhadap oksigen semakin bertambah. Jadi setiap logam, logam yang berbeza mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen. Bertindak balas dengan lebih cergas ni maksudnya apabila kita lakukan tindak balas antara logam dengan oksigen, proses tu berlaku dengan lebih cepat. Itu bermaksud logam tadi lebih reaktif. Tindak balas dia dengan oksigen tu jadi lebih cepat. Siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah 4.3. Kita lihat pula kepada kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Karbon dan hidrogen ni adalah bukan logam. Walau bagaimanapun, karbon dan hidrogen ini tetap ada dalam siri kereaktifan logam. Di kedudukan satu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung kepada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Kalau lihat pada paparan seterusnya ini adalah, saya besarkan sikit. Ini adalah rajah 4.7. Siri kereaktifan logam. Yang ini ada dalam buku teks awak. Ini memang saya ambil daripada buku teks awak jugalah, muka surat 135. Siri kereaktifan logam. Kita mulakan dengan kalium. Kita mula daripada bawah lah. Kita mula daripada bawah. Aurum, emas, argentum, mercury, cuprum, plumbum, timah, ferrum. Kemudian nampak kat situ ada hidrogen. Zinc, karbon, aluminium, magnesium, kalsium, natrium dan juga kalium. Maksudnya daripada bawah ke atas, kereaktifan logam terhadap oksigen bertambah. Maksudnya kat sini, contoh kalau kita jalankan tindak balas antara mercury dengan oksigen, maka proses tindak balas tu berlaku dengan perlahan berbanding dengan bila kita tindak balaskan antara natrium dengan oksigen. Proses ataupun kadar tindak balasnya berlaku dengan lebih cepat. Itu maksudnya. Jadi macam mana caranya untuk kita nak ingat siri kereaktifan logam? Nampak kat situ tu banyak logam kan? Jadi kat sini, awak boleh carilah macam mana cara untuk kita mudah nak ingat siri kereaktifan logam ni. Ini kena hafal. Kalau boleh kena hafal lah. Nanti awak naik menengah atas nanti pun kita akan belajar benda yang sama juga. Maksudnya ada topik-topik yang berkaitan dengan siri kereaktifan logam. Jadi saya kongsikan salah satu cara lah macam mana kita nak ingat siri kereaktifan logam. K for kalium.
Okey, K adalah untuk kalium. Jadi saya tukar kalium tu K. Awak kena ingatlah K tu kalium, Na tu natrium, Ca tu kalsium dan sebagainya. Okey, jadi kalau saya akan tukar macam mana cara nak ingat silika reaktifan logam ni. Okey, saya akan mula dengan K tu. Kata, okey, kalau nak kahwin, okey, kalau nak kahwin. Kalau tu kalium, nak natrium, kahwin kalsium. Okay, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Okay, nampak? Mesti ada zakat fitrah sampai dekat ferem. Fitrah tu ferem. Okay, supaya tu untuk timah, sternum. SN tu adalah sternum ataupun timah lah. Okay, supaya pasangan hidup, okay, supaya pasangan hidup cukup agama. Ataupun awak boleh carilah cara lain yang mudah awak nak ingat. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada arang batu. Okey, kita tengok kepada arang batu. Okey, arang batu ni adalah merupakan satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia lah. Okey, hampir 80% arang batu ditemukan di Sarawak, 19% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Okey, kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Pila, Sarawak. Okey, seterusnya kita akan tengok 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, pengekstrakan logam. Apa itu pengekstrakan logam? Okey, pengekstrakan logam ialah proses untuk memperolehi sesuatu logam daripada bijihnya. Okey, kita nak dapatkan logam yang tulen tu daripada bijihnya. Jadi, proses untuk dapatkan logam tadi daripada bijih tadi dikenali sebagai pengekstrakan logam. Ya, jadi boleh rujuk buku teks muka surat 137. Okey, pengekstrakan logam ni boleh dilakukan dengan dua cara. Okey, cara yang pertama, okey, pengekstrakan melalui elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Okey, biasanya kita gunakan kaedah elektrolisis ini bagi logam-logam yang lebih reaktif. Maksudnya logam yang berada di atas dalam siri kereaktifan logam. Contohnya kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Maksudnya logam-logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, biasanya 5 logam ni adalah logam yang paling reaktif. Okey. Okey, kita tengok ya. Bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon, maksudnya logam tu berada di atas daripada karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, pengekstrakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Okey, itu kaedah pengekstrakan logam yang pertama, ya, iaitu melalui proses elektrolisis. Okey, seterusnya kita tengok pula, okey, logam-logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Contohnya zinc, ferrum, sternum ataupun timah dan juga plumbum. Okey, bagi logam-logam ini, okey, pengekstrakannya adalah melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, bagi logam yang lebih rendah daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam adalah daripada bijih logam tersebut melalui penurunan oksida logam tersebut dengan karbon. Okey, manakala bagi logam kuprum dan merkuri, pengekstrakannya melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Kita panaskan je logam tersebut, terus dia akan bertukar menjadi logam tulen. Okey, untuk ajaran dan emas, ni adalah dua logam yang wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Memang dah kita cari gali emas tu memang dah keluar tu bentuk tu emas. Tak perlu lagi nak buat pengekstrakan. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada muka surat seterusnya dalam buku teks awak. Itu adalah proses macam mana proses pengekstrakan besi.
Okey, besi ni apa? Besi ni dalam siri kereaktifan logam ni kita kenali dia sebagai apa? Natrium, kalium ataupun apa? Siapalah yang boleh jawab? Agak-agaknya jawab dalam hati lah sebab saya rakam je kan. Okey, jadi besi ni sebenarnya adalah apa? Ferrum lah. Okey. Okey, sekarang ini adalah gambar rajah yang sama yang saya ambil daripada buku teks awak. Okey, muka surat 138 dan juga 139. Okey, pengeksrakan logam besi daripada bijinya dilakukan dalam relau logam seperti mana yang awak nampak pada rajah 4.9 ini. Okey, macam mana proses dia? Ada dua proses. Okey, proses yang pertama ialah campuran biji besi ataupun dikenali sebagai oksida besi yang dipekatkan, arangkok dan batu kapur dimasukkan dalam relau bagas melalui bahagian atas. Macam kita nak masukkan sesuatu dalam botol lah, kita masuk daripada bahagian atas. Kita masuk biji besi, arangkok dan juga batu kapur dalam relau bagas. Okey, kemudian dah masukkan semua itu. Okey, perkara kedua yang kita perlu lakukan untuk pengeksrakan ialah kita akan lakukan semburan udara yang sangat panas dipam ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. Okey, dia sembur udara. Okey, masukkan udara yang panas. Okey, udara yang sangat panas lah untuk memanaskan biji besi tadi. Okey, jadi kalau lihat balik, kita tengok yang pertama tadi. Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua. Okey, ini besarkan sikitlah supaya awak nampak ya. Okey, maksudnya kita sembur udara panas untuk memanaskan biji besi bersama batu kapur dan arangkok tadi di dalam relau bagas. Okey, apakah proses yang berlaku? Okey, tindak balas yang berlaku dalam relau bagas pada suhu tinggi ialah penghasilan ferrum. Macam saya cakap tadilah. Okey, besi tu apa? Besi tu dalam siri kereaktifan logam, awak cari besi awak tak jumpa kan? Yang awak jumpa tu adalah ferrum. Jadi ferrum. Okey, arangkok. Tadi saya sebut kita akan masukkan biji besi yang kita pekatkan, batu kapur dan arangkok. Okey, apa itu arangkok? Okey, arangkok ni ialah karbon. Okey, arangkok ni sebenarnya adalah karbon lah. Okey, arang lah yang warna hitam tu kan? Karbon. Okey, dia mengandungi sumber karbon. Okey, karbon. Okey, kenapa kita guna karbon? Okey, ingat balik siri kereaktifan logam tadi, kita lihat ferrum berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi kalau kita nak hasilkan ferrum daripada biji besi, maka kita mesti guna karbon. Jadi karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Okey, kalau lihat tadi pada paparan yang sebelumnya, kita akan masukkan udara panas pada bahagian bawah relau bagas. Jadi udara panas tadi mengandungi oksigen. Oksigen tadi dia akan bertindak balas dengan karbon yang kita masukkan pada peringkat awal dan membentuk karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil tadi akan bertindak balas dengan arangkok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Okey, karbon bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang dihasilkan akan bertindak balas pula dengan arangkok ataupun karbon yang masih ada lagi yang berlebihan tadi, dia akan membentuk karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan ejen penurunan yang kuat. Jadi apa yang karbon monoksida buat? Okay, karbon monoksida akan menurunkan oksida besi kepada besi. Kalau tengok persamaan, ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon membentuk ferrum dan karbon dioksida. Okey.
Ferrum 3 oksida tadi tu adalah biji besi lah. Biji besi yang kita pekatkan tadi pada peringkat awal dalam rela bagas. Okey, dia bertindak balas dengan karbon, dia akan jadi ferrum dan karbon dioksida. Okey, kemudian ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon monoksida akan membentuk ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 2 oksida bertindak balas dengan karbon, bentuk ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 2 oksida bertindak balas dengan karbon monoksida membentuk ferrum dan karbon dioksida. Ini adalah caralah bagaimana ferrum dihasilkan. Okey, kemudian proses yang kedua adalah penghasilan sanga. Okey, batu kapur ataupun nama saintifiknya kalsium karbonat akan terurai membentuk kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okay, kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing. Okay, benda asing yang ada dalam biji besi tadi, contohnya pasir. Okay, atau silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga. Atau nama saintifiknya adalah kalsium silikat. Okay. Kemudian proses yang keempat yang berlaku, okay, ialah pada suhu yang tinggi dalam relau bagas, okey, ferrum yang dihasilkan tadi akan melebur. Okey, leburan ferrum mengalir ke bahagian bawah relau. Okey. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenali sebagai besi tuangan. Okay, sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga akan mengalir ke mana? Okay. Okay, leburan sanga tadi dia akan mengalir ke bahagian bawah relau tadi. Kalau tengok pada gambar rajah relau. Okey, oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada ferrum, kurang tumpat, kalau kita tengok tajuk ketumpatan, kurang tumpat, maka dia akan berada kat mana? Atas ke bawah? Dia akan terapung lah sebab dia kurang tumpat. Sanga akan terapung di atas leburan ferrum. Okey, leburan sanga akan dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Okey, itu adalah proses pengekstrakan biji besi. Okey, ini adalah isu semasa lah. Isu semasa yang perlu awak tahu iaitu isu pelombongan di Malaysia. Okey, bila ada pelombongan, apa kesan dia, apa yang berlaku? Okey, yang pertama ada pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Okey, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Okey, pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dalam relau bagas, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong, pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan, hakisan tanah dan juga pencemaran air akibat pencucian biji. Ini contohlah pencemaran udara kalau tengok gambar ya. Pengeluaran asap berlebihan ke udara akibat pembakaran bahan api. Okey, ini adalah penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Okey, pencemaran udara yang dihasilkan oleh gas. Dalam relau bagas awak tengok banyak gas yang dihasilkan. Pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Okey, pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan dan seterusnya. Hakisan tanah akibat penggalian biji. Okey, pencemaran air akibat pencucian biji. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja. Dah tamat tajuk kita hari ini. Okey, seterusnya saya harap awak boleh sambung dengan latihan yang disediakan dalam modul. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.